Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anda malam ni? InsyaAllah kita bagi anda yang mungkin, saya selalu sebut ni sebab mungkin ada yang first time tengok kenapa ada live feed video malam-malam ni, jarang-jarang saya buat. Ini adalah sesi ataupun sesi video live feed. Ini adalah live. Saya berjanji pukul 9 malam malam ni untuk malam untuk Malaysia. Kalau anda tengok kat negara lain mungkin waktu dia berbeza. Saya berjanji malam ni nak go through formula yang kelima daripada 7 langkah bagaimana menjadi usahawan yang berjaya. Dan insyaAllah sehingga boleh capai tahap jutawan, insyaAllah. Dan since kita baru start, selamat menyertai ataupun menonton. Kita akan spend time untuk go through topik malam ni akan menarik. Topik malam ni, formula malam ni yang kelima adalah mengenai yang pertama kita bercakap tentang kenapa anda nak bina bisnes yang berjaya dan juga mencapai tahap jutawan. Sebab 80% orang berniaga yang saya jumpa, saya dah mengajar dalam masa 8 tahun ni, insyaAllah hampir 800,000 orang. Saya melihat orang yang datang kelas saya ni ramai macam-macam jenis orang. Ada yang dah berniaga 20 tahun tapi mereka tak boleh capai pun 1 juta. Ada yang tak boleh nak survive pun, tak boleh nak bayar pun duit sewa kedai, dan masih menyewa lepas 20 tahun berniaga, Dan ada orang yang berniaga baru start masuk kelas dan belajar, start daripada tak ada duit, hanya ada RM20 hutang banyak, dan Alhamdulillah bila dia ada ilmu, ada sistem yang betul, dia boleh buat satu amount yang agak besar. 6 bulan 3.5 juta, setahun boleh buat 8.5 juta. Ini benda yang cerita benar, benda yang berlaku melalui anak didik saya. Alhamdulillah bila mereka gunakan apa yang diajar dengan izin Allah, of course. Dan anda boleh tengok YouTube mereka ataupun anda boleh tengok video mereka dekat YouTube saya, Dr. Azizan Osman. Ada banyak sangat video testimoni pengalaman mereka, perubahan hidup mereka. Ada nama sebenar, ada kedai bisnes apa mereka buat, anda boleh tengok, which is very interesting. Dan saya syukur perubahan hidup dan berlaku pada mereka. So daripada topik pertama, formula pertama, just to recap, formula pertama, saya bercakap tentang, kalau anda belum tengok video pertama, 1, 2, 3, 4, saya cadangkan nanti lepas ni pergi tengok. Kita juga dah sertakan link YouTube dekat situ. Pastikan anda tengok sebab saya percaya insyaAllah dia mind blowing. Ramai yang komen yang amazing benda yang dia belajar. Dan kenapa saya buat ni, ini adalah the latest masterclass, live masterclass yang saya decided nak buat semalam, 2 hari 3 hari lepas. Sebab saya fikir mudah-mudahan sedikit sebanyak bila saya buat perkongsian 7 langkah ni, dia akan memudahkan atau memberi peluang kepada anda di Malaysia atau negara-negara mana anda berada yang tak dapat jumpa saya, hadir kelas saya, So anda dapat sedikit sebanyak satu pembukaan mind, pembukaan hati, pembukaan direction apa yang anda boleh buat, macam mana nak bina, nak perbaiki kewangan anda ataupun hidup anda dengan bisnes. Dan topik malam ni mungkin akan sebanyak agak hangat. Jadi anda tengok kelas 20 tu memang topik semua hangat, tapi malam ni dia akan agak lebih hangat sebab kita cerita pasal duit sebenarnya malam ni. Dan jadi saya mencadangkan anda sediakan pen dengan kertas, saya akan go through. Tapi sebelum tu, shout, beritahu saya anda ni daripada negara mana, negeri mana, supaya saya excited suka tengok. Anda macam semalam ada ramai, ada yang komen dia daripada Australia lah, ada yang daripada US lah, so ada banyak negara. So saya suka kalau anda komen anda daripada mana, dan kemudian kita akan start. Alright, so suka saya nak meletakkan apa saja yang saya share ni adalah saya meletakkan pada diri saya, keadaan diri saya. Saya bercakap based on pengalaman, apa yang lalu pada diri saya. Bagi anda yang first time atau tak tahu atau tak kenal saya, Alhamdulillah saya dalam bisnes sejak tahun 2001. Yang berjaya, yang gagal adalah 3 tahun pertama, 98 sampai 9 dan tahun 2000. Sebelum tu saya bekerja lebih 2 tahun dalam stock broking firm dengan gaji RM1,500. Tahun pertama naik RM50, tahun kedua RM75. Saya tak nampak, bagi saya tak nampak masa tu agak muda. Jadi saya kira-kira timing masa, kalau saya panjang umur, saya kira-kira sebab saya belajar finance, the first thing yang saya buat. Jadi saya buat kiraan, compounding, saya kira investment, timeline apa semua. Saya nampak seandainya panjang umur, saya tak rasa saya boleh berada dalam keadaan yang bagus dan bersih kewangan. Dan in fact, kalau even saya dipanggil lebih awal sekalipun, saya akan menyusahkan keluarga saya, in sense that keluarga saya bukan orang senang. Ayah saya adalah jabatan pegawai kerajaan, juruteknik rendah kerajaan dulu. Jadi arwah ayah saya, jadi keluarga kita bukan orang senang. Jadi impian saya adalah nak beri mereka yang lebih baik. Tapi saya tak mampu buat kalau saya buat apa yang saya buat masa tu. Rezeki Alhamdulillah, okey.
okey, tapi masalahnya kita tahu kita kan ada pilihan. Saya bercakap malam pada formula yang keempat semalam, saya bercakap tentang kita ni ada pilihan. Kita ada pilihan nak perbaiki atau tak nak perbaiki, nak ubah atau tak nak ubah. As long as kita ada the right mentor, the right matlamat yang betul, misi yang betul, kemudian kita ada ilmu yang betul, ada strategi dan sistem yang betul, tindakan yang betul, insya-Allah, dan intention yang betul, niat yang betul, insya-Allah Allah akan memudahkan perjalanan kita. Okay, so are you ready? Alright, tulis sambil tu tengok dan tulis anda ni daripada negara mana, negeri mana, lubuk mana, pulau mana, you know, just to share so that kita tahu. Saya ada yang daripada Ceras, saya baca ada yang daripada Lumut, you know. So siapa yang dah pergi sekarang ni dah lepas isyak dah, ada yang tulis nak baca Yasin. Malam Jumaat anda boleh baca Yasin, tapi yang sunnah hadis Nabi SAW menyebut antara selain dari Yasin itu adalah bacaan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah bacaan yang bagus. Siapa yang nanti kejap lagi kalau belum baca boleh baca. Dan sebelum tidur nanti baca surah Al-Mulk malam Jumaat dah bagus. Ini adalah malam Sayyidul Ayyam, hari malam Jumaat adalah malam-malam yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan apa yang kita go through malam ini juga memberikan keberkatan kepada hidup anda insya-Allah dan keluarga anda, untuk anda gunakan kebaikan ini untuk dunia dan juga akhirat anda insya-Allah. So the only time yang saya ada adalah malam ni. Jadi kita nak sambung formula yang kelima. Formula pertama kita cerita tentang kenapa. Saya tanya soalan kenapa anda nak jadi usahawan yang berjaya, nak jadi jutawan. Kenapa? Tak kisahlah anda ni bekerja ke sekarang, dah ada bisnes ke, tak berapa nak grow, you know, tu semua kita letak side tepi sekejap. Kita semua orang mesti ada impian. Seseorang, saya baca ada daripada Belanda, okay, betul, Surabaya, okay, ada yang daripada Kedah, okay. Kan interesting betapa kita boleh gunakan teknologi ini untuk belajar. Dan apa yang saya nak sebut adalah bayangkan kalau kita boleh perbaiki kewangan kita. Anda boleh perbaiki kewangan anda lebih baik lagi. Saya percaya, saya tak tahu anda lah, tapi saya dulu bukan senang bila kita berada dalam keadaan yang kita dah pilih satu pekerjaan dan kita punya tahap kewangan adalah tak berapa tinggi, and then kos harga hidup makin meningkat. Benda tu tak mudah bagi saya. Jadi saya bersyukur saya buat keputusan untuk berhenti walaupun dia tak mudah. The first 3 years seperti saya sebut, 3 tahun pertama 98 sampai 2000 dia adalah, saya panggil dia adalah macam, of course nak lawan neraka lagi teruk lah, tapi agak neraka bagi saya sebab dia punya cabaran dia adalah sangat dahsyat. Di mana bisnes apa pun yang saya pegang masa tu semuanya tak jadi. Sehinggalah pada tahun 2001 alhamdulillah saya cari mentor, saya dapat berpeluang bekerja dengan satu organisasi terlibat dengan advertising dan juga marketing, dan daripada situlah saya buktikan yang saya boleh run projek dengan baik, dengan izin Allah. Saya buktikan, you know, kalau kita tak bagus pun susah, kalau kita tak buat dengan baik pun susah orang nak bagi kita peluang. Jadi alhamdulillah, dan saya buktikan saya qualify apa kelayakan yang diperlukan, menyebabkan dengan izin Allah saya dapat peluang untuk run bisnes saya dan dapat kontrak, subkontrak di bawah syarikat UK ni untuk run advertising marketing campaign. Semasa tu, bagi anda yang mungkin tak tahu, saya run projek HSBC, kemudian saya run HSBC Credit Card, saya run Standard Chartered Bank Credit Card Project, masa tu kat Melaka, kemudian saya run TM, Telekom Malaysia, masa tu selepas Blue Hippo iaitu Streamix. Kemudian saya juga berpeluang dan Celcom punya projek. Masa tu ada isu dengan billing sistem apa semua, it's not easy. Kemudian daripada Melaka saya diberi peluang untuk expand pergi KL, run Penang, run Ipoh, expand pergi Johor, you know, dan Kuantan. So dari situlah bisnes tu berkembang alhamdulillah dalam advertising world, sehinggalah tahun 2008 awal saya buat keputusan untuk terminate contract. Dan bukan senang, 4 bulan saya buat keputusan, fikir nak buat keputusan tu. Dan daripada situ ada orang kata faktor, bila kita tak ada duit, kita nak ada duit. Tapi alhamdulillah masa tu saya dah ada duit. Jadi topik formula 5 ni ada berkaitan dengan duit kan. Jadi kadang-kadang orang kata, aku tak ada duit, aku nak duit. Of course, duit tu alat yang bagus, alat yang best. Tapi kalau kita tidak gunakan dengan baik, jadi benda tu akan boleh menyebabkan kita, bila kita tak tahu, kita tak ada matlamat yang jelas nak gunakan duit ni untuk apa. Apa benda pun. Kereta, kalau kita salah guna, dia boleh merosakkan kita. Makanan, kita salah pilih makanan, dia boleh merosakkan kita. You know, semua benda adalah berkaitan dengan choice. Sama juga dengan duit. Duit adalah alat yang bagus. Kalau anda tak suka duit, bermaksud topik ni tak sesuai untuk anda. Sebab duit boleh guna untuk anda hantar mak ayah pergi umrah, pergi haji, perbaiki keadaan keluarga, bayar hutang. You know, dia adalah alat. Ni zaman sekarang ni, alat dia adalah duit sebagai alat. Kalau anda dulu hidup zaman hang tuah, anda perlukan silat, anda perlukan macam-macam, taekwondo, karate, whatever, tidur kan. Tapi ini zaman adalah alat duit. Duit adalah sebagai alat, medium of exchange. You know, dan duit tak ada kuasa sebenarnya. Allah Maha Kuasa. Duit hanyalah alat. Tapi duit adalah alat yang boleh digunakan untuk membeli atau menukar sesuatu, you know. Jadi
Ada juga orang gunakan duit untuk salah guna kuasa. But point dia adalah itu pilihan masing-masing. You buat keputusan sebab at the end of the day ada syurga dan neraka, Allah nilai. Okay, now kita nak start masuk topik ini malam ni. Seperti saya sebut, formula pertama just recap tentang why, kenapa anda nak membina jadi usahawan yang berjaya. 7 langkah ni adalah 7 langkah utama penting kenapa anda nak jadi usahawan yang berjaya, macam mana saya didik anak didik saya. Ini adalah antara proses dia. Bagi anda yang baru tengok, beritahu kawan-kawan anda semua boleh start tengok sebab nanti topik ni adalah belum betul-betul saya nak start pada topik wang ni. Saya nak recap sekejap. Yang pertama, kenapa, nanti tengok balik video tu. Nombor 2 adalah apa matlamat anda, apa yang anda nak capai 1 tahun, 3 tahun akan datang daripada segi gaya hidup, 5 tahun akan datang, 10 tahun insya-Allah kalau panjang umur. Apa anda nak buat? Anda nak jadi orang yang paling suka bersedekah, anda jadi orang yang paling suka melancong, anda nak buat apa benda yang anda suka nak buat. Kita mesti ada matlamat yang jelas. Kemudian pada formula yang ketiga, roughly saya cakap tentang bukan roughly lah, lama saya go through formula ketiga. Saya explain bagi anda soalan-soalan yang anda tanya, apa yang kritikal tentang hidup anda sekarang. Sebab kalau kita benda tu tak penting, kalau anda rasa membina bisnes tu tak penting, anda rasa selesa, minta maaf cakap selesa lah sangat kan dengan apa hidup yang anda ada, kerjaya anda sekarang, benda tu susah kita nak ubah. Kita balik pada keadaan saya, masa saya kerja tu, saya tak rasa selesa. Maksud saya adalah, kalau kita rasa okey dengan keadaan kita, kita takkan boleh ubah apa-apa. Tapi saya rasa tak okey. Saya rasa saya boleh, insya-Allah saya boleh buat sesuatu yang lebih baik lagi, kewangan yang lebih baik lagi. Saya percaya. Walaupun masa tu saya tak reti, saya tak tahu, tapi confident tu ada. Jadi saya macam hentam je. Tapi silap saya adalah saya mentam lah. Point dia adalah, kalau you rasa selesa, kalau you rasa cukup, apa yang ada semua okay, fine, then benda ni tak penting. Kita tak payah ada anda punya purpose hidup hanyalah hidup, tunggu mati, then fine. Tapi kalau hidup anda adalah sebagaimana proses yang saya lalui, saya bawa bukan setakat nak perbaiki diri, perbaiki keliling, nak perbaiki kehidupan, kewangan, keluarga, tapi kita bercakap tentang macam mana kita boleh bantu orang lain, kita boleh add value. Tak mungkin saya boleh go through benda apa yang saya cakap atau apa yang saya ajar for the past few years kalau saya tak berada pada tahap, alhamdulillah, berada dalam bisnes yang advertising, marketing, expand, growing, sampai 2008, and then saya buat decision, saya dah achieve saya punya millions, and then saya buat keputusan untuk start coaching and training business. Dan advertising, marketing saya teruskan. Saya telah terlibat dalam property investment. Saya ada lebih banyak masa. Saya ada pilihan nak buat apa yang saya nak. Ini adalah benda yang saya set atau saya tulis pada tahun 2006. Saya tulis, saya tak nak kerja atau orang bisnes 7 pagi, 3 pagi setiap hari. Saya tak nak macam tu. Saya tak nak, of course saya nak duit, saya suka. Tapi saya tak nak sehingga duit menyebabkan saya tak ada masa. Sebab nakkan duit tu menyebabkan saya tak ada masa dengan Tuhan, tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa dengan diri sendiri, Jadi yang menyebabkan my first marriage fail masa tu. Jadi point dia adalah kita mesti ada certainty. Formula nombor 3 adalah kita mesti clear apakah yang kritikal tentang hidup kita dan apa yang kita nak capai. Kenapa benda tu penting. Kalau kita tak buat perubahan ni, apa kesan dia. Jadi kalau anda yang mendengar ni, saya percaya anda nak buat perubahan. Mesti ada sesuatu yang anda nak perbaiki dalam hidup anda, insya-Allah. Jadi kita nak cakap tentang perkara tu, proses tu, macam mana nak bina bisnes kewangan anda, insya-Allah. So yang keempat, semalam saya bercakap tentang personal power. Sebab ini penting, personal power. Ramai orang, setengah orang dia kata, dah memang nasib aku, hidup aku macam ni. Saya bila saya kerja first job saya dalam stock broking firm, syarikat saham dekat Melaka, itu pilihan saya yang apply. Resume tu tak boleh melayang sendiri masuk ke dalam tu, kan? Maksudnya sesuatu benda tu, when there is an action, dia akan ada reaction. Result kita dapat based on tindakan dan keputusan kita. So saya bercakap semalam tentang kita ada power, kekuatan yang Allah beri untuk buat pilihan. Kita boleh buat decision based on apa yang kita tahu, apa yang kita faham. Di sini pentingnya ilmu. Di sinilah pentingnya kita memahami apa yang kita nak buat. Dan luck, saya sebutkan semalam tentang luck, berubah logistik, keliling kita, berkawan dengan orang yang betul, buat sesuatu benda mesti ada kefahaman, buat sesuatu benda mesti ada komitmen, dan buat sesuatu benda mesti ada kinesthetic, fast action, fast result, tindakan yang pantas. Itu semua personal strength. So nak cerita tu kita perlukan 3 hari. Okay, now untuk malam ni saya nak bercakap dengan nombor 5, formula kelima. Besok nombor 6. Kalau saya sempat, insya-Allah hari Sabtu saya habiskan nombor 7. Kalau tak, kita sambung minggu depan. Saya pun ada hidup saya sendiri yang saya nak buat. Dan anyway, hari Sabtu saya akan berada dekat klinik usahawan di Johor Bahru, dalam lokasi kedua terakhir untuk Semenanjung. Hari Ahad di Shah Alam, klinik usahawan di IDCC Shah Alam.
Itu adalah lokasi terakhir untuk Semenanjung. Saya tidak bercadang untuk buat klinik usahawan lagi, roadshow macam tu, kecuali tinggal Sabah, yang saya agreed nak buat bulan 5 nanti. Tapi saya tak buat lagi sebab tak ada masa. So that's why kita buat video macam ni, live feed macam ni, supaya saya boleh kongsi sedikit sebanyak ilmu. Dan nanti kejap lagi anda, tak tahu lah anda nak ingatkan saya ke, saya nak beritahu sekarang ke. Saya pada video live feed yang formula ke-7 nanti, saya akan bagi anda link untuk anda 1000 orang pertama yang boleh dapat DVD Magnet Kekayaan dan Kejayaan, DVD dan MP3 ni. Ini adalah DVD, bukan buku. Ini ada DVD, dalamnya ada DVD yang boleh dengar dalam kereta atau kat rumah. Saya akan bagi ni free, saya sponsor. Saya nak sponsor 1000 orang yang is free. Anda hanya perlu bayar postage. Nanti saya beritahu pada video yang ke-7. Saya akan tanya soalan, dah tengok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Pasal nak make sure you belajar. Tak guna saya ajar kalau tak belajar. Dan juga, tapi untuk malam ni saya ada hadiah. Kejap lagi saya beritahu. Kalau mudah-mudahan saya ingat, saya nak bagi hadiah kepada anda. Saya nak bagi anda buku Magnet Kekayaan dan Kejayaan saya, bukan fizikal. Saya akan bagi anda dalam bentuk digital. Ada bahasa Malaysia, ada bahasa Indonesia. Kalau anda ada kawan-kawan Indonesia ke apa, beritahu dengan dia suruh dia download kejap lagi. Ada bahasa Malaysia, bahasa Inggeris kita belum complete. Anda boleh download tu free, full book, buku penuh. Anda kalau anda pergi kedai pergi beli pun boleh. Harga dia saya tak tahu 30 lebih ke 40 lebih ke. Tapi saya akan bagi anda download buku ni free malam ni, kejap lagi insya-Allah. Dan siapa yang dah download tu nanti, pada video ke-7 nanti, saya akan bagi tahu siapa yang dah download tu nanti anda akan dapat link untuk anda nak dapatkan DVD tu pula. Nanti saya beritahu macam mana cara dia. Okay? So, kita boleh start. Now, malam ni saya rasa dia akan panjang sikit daripada biasa 30 minit. So, kita tengok macam mana. Ni adalah siaran langsung daripada dalam bilik study saya. Dan topik malam ni adalah tentang menguasai wang. Kita cerita pasal nak jadi usahawan. Nak jadi usahawan, proses dia, kita bermula daripada kita kena faham apa yang kita nak, kenapa penting, apa matlamat dia, apa kritikalnya kalau tak capai, tak jadi usahawan yang berjaya. Ini cara saya didik anak-adik saya, macam saya coach mereka. Dan juga nombor 4 adalah kita faham kekuatan kita. Of course, dalam MKK saya memang stress banyak benda, 3 hari tentang benda tu. Tapi hopefully you dapat sedikit input semalam. Dan untuk malam ni topik dia adalah kuasai wang, duit. Kita cerita pasal duit. So, petang tadi, saya balik daripada KL. Saya ada meeting dekat KL siang tadi. Dan Alhamdulillah, saya jarang-jarang ada meeting kat KL. Saya duduk kawasan Shah Alam. Jadi, saya jarang-jarang meeting kat KL. Tapi hari ni saya ada meeting kat KL. Dan apa yang saya nak cakap adalah nostalgia berlaku petang tadi. Saya balik, saya gerak tu, KL kan hujan tadi. Kalau anda sampai KL, anda perasan hujan lebat, petir, tiba-tiba 4 lebih, lepas tu pukul 5 lebih, saya macam suspend, lambat balik ni. Saya ada appointment dengan saya punya barber, tukang gunting rambut, you know. So, saya risau. Driver saya pula, saya suruh dia pergi buat kerja lain, saya drive sendiri. Sesekali drive sendiri, best juga. And then saya drive. So, pukul 5 lebih tu saya drive. Saya tengok Waze, sampai rumah, sampai tempat, sampai Shah Alam akan sampai lebih kurang sejam. Tak apalah. So, saya pun drive. Dan saya experience benda yang dah lama saya tak experience, itu traffic jam. Dan tiba-tiba saya recall balik. Saya recall balik satu masa dulu saya adalah setiap hari ulang-alik pergi kerja. Bayangkan Shah Alam KL, you know, pergi kerja pagi, kena keluar pukul 6 pagi, 6.30 pagi paling lambat tu, macam akan lambat lah sampai office. Kemudian saya jam 1 jam, 1 jam setengah, kadang-kadang 2 jam. Kemudian balik 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Itu nostalgia tadi saya, benda tu recall balik. Benda tu berlaku bertahun-tahun. And there was time yang kadang-kadang benda tu macam kita tak ada, kereta ada masalah dan kita terpaksa naik komuter lah, you know. Bayangkan dulu kan, insan biasa dulu. Jadi it was like teringat. Dan saya macam, saya bersyukur dengan Allah bagi tunjukkan jalan. Dan saya manjada wajada, saya berusaha dia dapat of course. Tapi Allah tunjukkan jalan juga, definitely. Bila saya minta, dengan izin Allah ditunjuk. Dan dia kenakan saya dengan orang yang baik, dengan orang yang betul. Dan of course saya ada buat mistake, tapi itu semua proses dan saya betulkan dengan cepat, Alhamdulillah. Dan hari ni bila saya design anak didik saya nak buat bisnes, saya pesan dia, kita buat bisnes sebab kita nak ada banyak masa. Kita ada wang yang bagus, ada masa yang banyak. Bukan banyak lah, kita ada pilihan masa nak buat apa. Dan kita ada pilihan nak beli apa yang kita nak beli. Jadi, atau apa benda kita nak buat dengan duit tersebut, you know. So dan saya macam fikir lah, macam gila kalau orang nak kena ulang alik 20 tahun, 30 tahun buat benda yang sama.
Bukan tak boleh, tapi kalau misalnya satu proses lah yang ni pilihan yang saya buat, iaitu business. So, saya nak cerita pasal malam ni sebelum saya nak start cerita berduit. Orang pergi kerja, one of the reason adalah nak dapatkan pendapatan. Betul? Orang pergi kerja sebab nak dapatkan duit. Kan? So, kita nak cerita pasal duit malam ni. Topik ni agak sensitif, tapi saya kena cerita. Saya suka start dengan satu konsep yang diperkenalkan oleh, bukan saya, diperkenalkan oleh Robert T. Kiyosaki. Bagi anda yang dah pernah baca buku dia, Rich Dad Poor Dad, saya cadangkan kalau tak pernah pergi baca. Buku yang memberikan saya sedikit kefahaman, lepas saya dah bisnes, lebih jelas kefahaman certainty tentang apa yang saya nak buat. Ini E, ini S, ini B, ini I. Ini konsep yang saya kena terangkan. E adalah employed. Okay, employed maksudnya kita bekerja. Cara pertama kita cari duit, one of the cara cari rezeki kewangan adalah dengan bekerja. Betul? Dan pekerjaan pula ni ada macam-macam jenis. Minta maaf saya cakap, tapi ada beberapa kategori. Ada kerja yang bagi kita gaji yang sangat rendah. Bukan dia zalim, tak. Memang kerja tu macam tu. Dia perlukan kepakaran yang mungkin kurang, skill yang kurang. Jadi gaji dia tak tinggi, rendah. Lepas tu ada kerja yang bagi kita gaji sederhana. Ada gaji yang bagi kita gaji yang sangat tinggi. Dan pekerjaan pula kadang-kadang dia based on kelayakan, qualification. Tapi nowadays kelayakan saja tak cukup. Dia based on pengalaman kan. Dan juga skill, kepakaran kita dalam satu perkara, attitude kita, responsibility kita, Saya pernah jumpa orang yang pengalaman kelayakan dia tak tinggi, tak belajar tinggi, tapi dia boleh dapat pendapatan yang tinggi dalam bekerja. Tapi selepas 20-30 tahun dah terbuktikan yang dia boleh handle benda itu dengan baik. So, itulah pilihan pertama. So, kita cerita pasal, nak balik cerita pasal bisnes ni, tapi kita cerita pasal perbezaan ni. Of course, bila kita bekerja, kita dalam bisnes, kita kena bagi orang bekerja. Tak ada masalah. Macam kita di Richworks, kita berbeza. Kita bagi orang kerja, pada masa yang sama kita bagi orang education, kita bagi peluang. Kita bina attitude dia, dan over the time kita nak tengok siapa yang bagus untuk dia boleh jadi business partner kita. That's why how we expand kita punya business. Kita akan tapi bukan semua orang boleh, dia kena buktikan yang dia boleh run benda tu. So itu cara kita build kita punya business dan juga build kita punya team ataupun people. Alright. So, yang pertama adalah bekerja kan. Itu cara orang. Dan you faham kalau kita bekerja ni, apa yang saya belajar pada seawal umur saya 17 tahun, 18 tahun, saya dah diberitahu oleh one of Chinese guy, sebab saya banyak kawan Cina. Jadi satu uncle ni, dia nak suruh saya jual insurans masa cuti lepas SPM. So dia cakap dengan saya, dia kata, Azizan, 如果你要做工多少年 dia kata. 如果你要做工多久? Dia tanya saya suka Cina ini kes kata peranjat aku cakap Cina pula. Kalau kita nak bekerja, kata makan gaji berapa tahun ni nak makan gaji, kata dia. Dia tanya saya. Lepas tu dia tunjukkan saya, kalau kita nak bekerja semakan gaji sekalipun, dia kata, you boleh kerja untuk matlamat dia nak belajar sehingga satu point nanti you simpan duit, sehingga satu point nanti you boleh run business sendiri. Dia cakap, dan dia explain dengan saya, bayangkan dia kata, kalau gaji you 1,500 bermakna setahun you dapat 18,000. Kalau gaji you 2,000, you dapat 24,000 setahun. Dia kata kalau you business dengan betul, you boleh buat 18,000 tu adalah mungkin sehari, mungkin setengah hari. Okey, boleh slow sikit lah. Mungkin orang yang tak biasa mungkin seminggu. Kan, sebulan boleh buat 60,000. So dia kata, ini adalah benda yang pada awal lagi saya dah diberi faham. Walaupun dia bukan Robert T. Kiyosaki, tapi saya dah diberitahu tentang pilihan. Dia kata, kita ni ada pilihan. Kalau kita hidup panjang, umur kita, ada masalah. Kalau kita mati awal pun kita masalah, dia kata. So kita kena fikir dua-dua, dia kata. Dia bukan Islam, tapi apa yang dia cakap tu betul. Dia kata, kalau kita mati, you balik jumpa Tuhan Allah, dia kata, Tuhan Allah, dia kata, itu satu hal lah, dia kata. Tapi kalau you hidup, dia kata, kalau you hidup you adalah ikut average umur manusia hidup, katalah 70 tahun, 63, 70, 75 tahun, dia kata. Then, adakah you akan bekerja sampai macam tu? Dan dibayangkan dia kata, tengok ayah dia kata, dia kenal ayah saya, dia kata ayah kamu, dia kata bekerja kerajaan tak ada masalah sampai point dia pencen, tapi dia kata masalahnya, adakah keadaan kewangan dia tu cukup dengan kos ekonomi apa semua. So masa itulah yang saya dah start fikir tau. Walaupun saya sama belajar, saya bekerja, kemudian saya tak senang hati sebab saya tahu pilihan saya lah. Saya tahu satu hari nanti saya nak bisnes. Dan of course first 3 years tu saya fail sebab saya tak ada mentor, saya ego, saya rasa saya pandai. Tapi saya syukur, saya sedar awal, Allah bagi saya ujian tu awal, untuk saya fikir kesilapan saya, dan saya dapatkan mentor dengan izin Allah, bekerja dengan orang dan jadikan dia mentor. So, pilihan pertama anda adalah bekerja. Apa masalahnya? Dia tak ada masalah. You ada peluang bekerja
gunakan platform bisnes orang atau jabatan orang lain untuk belajar, perbaiki cara kerja, pengurusan you, leadership you. Itu semua peluang you belajar. So kalau you tengah kerja, teruskan kerja, jangan berhenti. Point dia adalah jadikan kerja itu sebagai alat untuk you belajar. Okay? Cuma masalah bukan sebenarnya situasi dengan pekerjaan adalah you punya had gaji itu adalah ada terhad. Kan? Terhad. So that's where kita move kepada yang kedua. Pilihan yang kedua adalah, bukan pilihan lah, cara orang dapat pendapatan yang kedua adalah dia kerja sendiri. So sebab tu ramai orang dia berhenti kerja, kemudian dia kerja sendiri. Dia kerja sendiri tu maksudnya mungkin dia buka kedai kuih tiaw. Jangan pandang rendah kedai kuih tiaw. Anak didik saya dekat Podison King Kuih Tiaw, dia boleh buat satu bulan 3 atau 50 ribu jualan dia. Kuih Tiaw King dekat Podison Aizat. Interesting tu, Metro Hard keluar minggu lepas. Satu hari 12 ribu So kita jangan kata tak bagus, bagus. Cuma dulu dia berniaga, semua benda dia kena buat sendiri. Dia self-employed. Maksudnya dia kerja sendiri, dia kena masak, dia kena serve sendiri. Kalau dia buka, dia tak ada, kedai tutup. Itu asal ramai orang berniaga macam tu. Dan ramai orang tersangkut penjara bisnes. Dia kalau dia buat duit tak apa, kalau yang tak buat duit dia kena buka kedai, atau even doktor yang buka klinik kalau dia tak ada, dia tak boleh, tak ada orang nak prescribe ubat, nurse tu prescribe sendiri. Bahaya kan? Ataupun lawyer yang ada firm yang tak ada lawyer lain. Kalau tak ada, dia tak handle case tu tak ada. So dia tak ada pendapatan. Itu contoh self-employed. It can be any profession. Arkitek, kalau tak ada orang handle, dia tak boleh, projek tak jalan, so contoh. So itu self-employed. So apa yang saya ajar adalah anak didik saya, adalah proses yang saya lalui over this since 1996. Apa yang proses yang saya lalui sampai saya belajar dan faham daripada bisnes saya, dan kemudian saya grow advertising, marketing business. Saya belajar tentang sistem. Saya belajar tentang sistem. So kita bina bisnes kita, tapi kita bina, ini tu formula nanti, tapi saya nak capture, nak bagi faham ni dulu. Bisnes adalah boleh bagi you duit banyak kalau kita buat dengan betul. 9/10 rezeki banyak kita boleh dapat daripada perniagaan. Kalau kita boleh buat 24,000 setahun, anak didik saya insya-Allah ada yang boleh capai benda tu dalam masa sebulan, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang it's possible. Itu menarik tentang bisnes. It's possible. Asalkan benda tu haram, bukan haram asalkan benda tu bukan haram, benda tu adalah halal mengikut syariah. Mudah-mudahan rezeki tu baik insya-Allah. Jadi jauhi benda yang macam tu, yang tak baik. So the first part tadi adalah berniaga akan bagi you berniaga. Kefahaman berniaga ni adalah, yang pertama adalah self-employed, kerja sendiri. Jadi kita berpotensi dapat kewangan yang baik. Dan semua majoriti orang, anak didik saya bermula daripada bekerja sendiri. Mula-mula. Kemudian you belajar macam mana create system. Bila you create system, macam cerita King Char Kway Teow ni dekat Podison ni, hari ni dia boleh pergi mana-mana, travel, dan bisnes tu masih lagi berjalan. Alhamdulillah. Sebab dia start belajar tentang sistem, macam mana nak manage tanpa dia ada dekat situ. Work on the business, not in the business. Ini semua benda yang proses along the way yang you boleh belajar. So point yang saya nak cakap adalah, you ada duit, kewangan yang bagus, tapi you juga ada masa. Itu benda yang best. Okay, benda yang kita nak capai along the way. So saya bagi kefahaman benda ni daripada sekarang. Dan juga bagi orang yang tak biasa lalu ni, yang bisnes bertahun-tahun, yang tak ada ilmu, dia akan cakap mana mungkin dia kata kan, mana mungkin kita bisnes nak kena tinggal. Sebab apa? Sebab you tak tahu. Kalau you tahu, insyaAllah boleh. Ada sistem, ada cara macam mana kita boleh buat macam tu, ada strategi macam mana you boleh bina bisnes tu supaya satu point nanti you tak payah duduk kat situ menghadap 24 jam sehari. Possible. Okay, kita boleh replace the system tu nanti later on. Tapi malam ni bukan cerita pasal sistem, nak cerita pasal duit. So orang bekerja sendiri ni tadi, duit pendapatan dia, tahap kewangan dia boleh banyak. Dan level ketiga adalah business. Business ni bila you business dengan ada sistem. Kalau self-employed tadi, you mungkin ada duit tapi you tak ada masa banyak. Tapi business, bila you create business yang betul, you akan ada masa, you juga akan boleh ada kewangan yang baik, you akan ada pilihan nak buat apa yang you suka. Dan kategori yang keempat nanti adalah invest. Ini one of the topik yang saya akan cakap juga nanti, dalam macam mana you nak invest. Invest ni lagi best. You ada sangat banyak masa, tapi you akan dapat pendapatan. Ini adalah benda yang jarang kita bercakap dekat dalam masyarakat orang kita lah. Benda ni biasa dekat kalangan orang kawan-kawan Cina saya. Masa dia orang ni baru start kerja, anak-anak mereka ni, yang saya tak tahu semua, tapi yang saya kenal, mereka adalah bila start kerja, dia tak suruh pergi beli kereta dulu. Dia adalah suruh pergi beli rumah dulu, kondominium, apartment. Dia suruh ambil duit, kumpul, pergi beli. Kemudian dia suruh sewakan. Dia suruh sewakan rumah ataupun bilik. And then dia akan dapat, katalah dia sewa, dia beli rumah tu,
apartment tu, dia dapat bank punya financing, katalah dia kena bayar bank RM1,000. Dia sewakan rumah tu balik, dia mungkin dapat RM1,800. So dia akan dapat RM800. Lepas tu, lepas 2-3 tahun, dia buat re-evaluation, valuation balik rumah ni, valuation. Kemudian revise balik, dia kata nak buat renovation ke apa. Then nilai dia dah naik. Kemudian bank akan bagi dia extra duit. Dia ambil duit ni, apa dia buat? Dia pergi beli rumah kedua. And then dia tunjukkan yang rumah pertama dah terbayar, memang bagus, statement dia apa semua. So dapatlah bank bagi duit untuk beli rumah kedua pula. Dan silap-silap dia beli rumah ketiga dan keempat dan kelima dan seterusnya. So ini adalah cara macam mana you bekerja dan membina pelaburan. Atau even you business nanti, kalau banyak mana yang dah business, orang yang dah business dia patutnya tahu, you pilih apa property you nak buat, apa investment you nak buat supaya you dapat passive income nama dia. So, topik yang saya nak cakap sebenarnya malam ni adalah tentang wang. Maksud yang saya nak cakap adalah tentang sumber pendapatan. Okay? Sumber pendapatan orang yang bekerja, sumber pendapatan dia makan gaji adalah satu. Nauzubillah, kalau you terlibat dengan benda yang tak baik, rasuah ke apa, mudah-mudahan Allah jauhkan. Tapi sumber pendapatan orang makan gaji biasanya satu. Betul? So, kalau you adalah bekerja and then you buat part-time business, mungkin you ada satu lagi sumber pendapatan. Okay? Saya tidak mencadangkan anda bekerja siang, bekerja malam. Kalau itu untuk short term mungkin boleh. Tapi long term, bekerja dan you patut buat business. Bina business. Hari ini adalah zaman teknologi. One of my formula nanti saya akan cakap pasal macam mana nak buat business pada zaman hari ini dengan keadaan teknologi ini. Macam mana kita nak create marketing campaign, strategi apa semua. InsyaAllah saya akan run through. Okay, one of my topic dan formula nanti. Ke-6 atau ke-7. Anyway. So, sumber pendapatan tadi adalah kalau orang bekerja, dia adalah satu sumber. Tapi kalau orang bisnes, kita boleh ada beberapa sumber. Kita boleh dapat bisnes daripada active income kita buat berniaga tu. Katalah kita buka kedai char kway teow, kita dapat active income. Katalah kita buka cawangan, buat joint venture dengan orang lain, buka char kway teow lain. Dan kita dapat share. Dan kita akan dapat lagi satu income. Kalau kita ada 10 cawangan, kita lagi 10 cawangan income. So, kalau kita ada, mungkin kita ada nampak char kway teow business ni kita dah boleh dominan, kita mungkin nak buat tempat pembuatan char kway teow tu punya bahan pula. Dan kita boleh guna bahan tu pula boleh dijual dekat kedai-kedai kat luar. Itu satu lagi sumber income. Itu bisnes. Dan daripada duit yang kita dapat banyak-banyak ni semua apa kita buat? Selain daripada kita berzakat, kita bersedekah, pastikan benda tu berlaku, kita juga boleh start beli hartanah, pelaburan, terlibat dalam saham yang betul, terlibat dalam pelaburan, hartanah yang betul, ni contoh yang simple lah, yang senang faham. Dan tempat-tempat yang boleh bagi anda return, kalau anda simpan dekat mana-mana tempat, mungkin dia bagi anda 5% setahun. Tapi kita nak cari tempat yang boleh bagi kita return on investment, pulangan boleh bawa sampai 20-25% setahun, 30% setahun. Sebab masa. Faham tak maksud masa? Masa kita singkat. Maksud singkat ni adalah, katalah kita umur 18 tahun, katalah Allah panjangkan umur kita boleh sampai 70. 20 ke 70, maknanya kita dah 50 tahun. Kalau kita punya 50 tahun, setahun dapat 20,000, 50 tahun baru apa? Tapi kalau setahun kita dapat 2 juta, 50 tahun dah buat apa? You faham tak? Nak berduit banyak tu buat apa? Tekarlah kalau tak nak. Banyak madrasah, anak-anak orang susah nak belajar, tak ada duit. Point dia adalah bukan pasal, so kalau siapa yang ada masalah nak duit banyak, tak tahu nak buat apa tu, telefon kita, Richwell. Kita ada Richworks Welfare Foundation yang memang kita ada, macam besok kita bagi dan hantar beras ke rumah orang susah, banyak berkambik-kambik beras. Okay, beratus-ratus kita pergi hantar, untuk bantu orang-orang susah. Lepas ni duit tu kita tahu dah nak buat apa. Kalau tak tahu nak buat apa. Point dia adalah jangan cakap kenapa duit nak buat apa. Duit boleh digunakan untuk kebaikan, boleh bawa kita insya-Allah gunakan dia mudah-mudahan untuk mendekati buat Allah, mendekati Allah, ataupun kita boleh menjauhi dia. Itu pilihan kita apa? At the end of the day kan. We have the right to choose. Itu topik semalam, the power of choice. Anyway, So itu adalah cara macam mana sumber kewangan ni boleh dibina. Sebenarnya yang kita yang tahu, saya mula-mula tahu dulu hanyalah satu. Ayah saya kerja kerajaan, setiap bulan 25 hari bulan dia dapat gaji, that's it. Lepas beberapa hari lepas tu dia dah start kata duit tak ada apa semua, dia bayar hutang. So saya tengok tu bertahun-tahun dan saya macam, memang macam tu ke? Memang kita kena hidup macam tu ke? Saya start bertanya tau. Jadi alhamdulillah sebab Allah bagi fikiran untuk berfikir dan suka baca, jadi semacam baca macam sebenarnya adakah itu saja pilihan kita? Sebenarnya tak. Sebenarnya kita ada pilihan. Bila kita ada ilmu, kita ada pilihan. Saya teruskan tulis anda ni daripada negara mana, negeri mana. You ni belajar ke tak belajar sekarang ni? Belajar kan, insyaAllah. So, topik yang saya nak cakap malam ni adalah tentang menguasai wang. Tadi saya sebut tentang first part, tentang macam mana sumber pendapatan tu datang. Ada yang datang daripada yang bekerja, tapi dia terhad.
Satu sumber, tapi kalau buat bisnes anda boleh ada pelbagai sumber. Masalahnya adalah kalau bisnes tu tak dibuat dengan betul. Itu yang jadi masalah. Itu jadi isu. Of course, ini you need to learn lah. Tapi hopefully melalui apa yang saya go through dan share ni, benda tu akan bagi you nampak insyaAllah sedikit sebanyak. Ramai orang gunakan bisnes, mulakan bisnes, silap dia adalah pasal kewangan, mulakan bisnes dengan pinjaman. Nak buat bisnes, pinjam bank, pinjam macam-macam lah untuk buka bisnes, nak buka besar-besar. Padahal dia tak pernah bisnes pun. Selama bertahun-tahun, dia jadi cikgu sekolah, example, tak pernah bisnes, tiba-tiba buat pinjaman, pinjam koperasi, nak buat bisnes, pinjam 100 ribu. Dan lepas tu, tak boleh handle, sebab dia tak biasa buat benda tu. Jadi, bila bisnes tu collapse, atau tak ada pelanggan, tak boleh jual barang apa semua, dan dia makan sendiri, lepas tu, dia terhutang 100 ribu, So, ini benda-benda yang banyak berlaku dekat luar. Alright, so the first part adalah kita nak faham sumber pendapatan. Nombor dua, anda nak duit. Kan, anda nak bisnes sebab anda nak ada pendapatan, nak duit, nak ada kewangan yang bagus. Dikatakan 90-10 rezeki dah daripada perniagaan. Itu betul kalau bisnes tu betul, atau cara bisnes tu betul. Kalau tak betul juga. So, untuk yang kedua ni adalah, soalan yang saya nak tanya adalah, anda nak duit adalah untuk apa? Okay, maksudnya, apa ertinya ada banyak duit bagi anda? Banyak tu subjektif lah, kita tak nak masuk bab tu. Tapi kalau anda ada banyak duit tu, apa ertinya bagi anda? Adakah bagi anda apa maksudnya? Apa yang anda rasa best atau tak best bagi anda, Sebab ada setengah orang dia rasa macam banyak duit nanti kita lupa diri. Yes, boleh. Tapi saya tengok hari ni bukannya banyak duit lupa diri, yang tak ada duit pun banyak lupa diri juga. Kan? Ada orang kata nanti kita banyak duit nanti kita lupa Tuhan. Tapi saya tengok kadang-kadang, saya cerita saya lah dulu, kadang-kadang kita tak ada duit pun kita kena lupa Tuhan juga. Kan? Jadi kita jangan salahkan duit lah. Kan? Banyak orang suka salahkan duit. Duit tak salah. Yang salah tu manusia tu, kepala otak manusia tu yang menguruskan duit, hati dia. Dia menyuluh diri tu, ilmu dia macam mana kan. Jadi penting berkawan dengan orang alim yang boleh ingatkan kita insyaAllah, supaya kita tak tersasar, kita tak terpelencong, tak terpeleon. Dan percayalah, kalau kadang-kadang orang cakap nanti Allah bagi duit tu adalah ujian. Memang ada duit pun ujian, tak ada duit pun ujian sebenarnya. Jangan risau. Ada pun ujian, tak ada pun ujian, Dan bila kita ada duit, Allah uji juga. Dan bila Allah uji, itu bagus. Itu bermaksud, ni apa yang guru saya pesan, dia kata, Azizan, bila kita ada duit sekalipun, bila Allah uji, itu bagus. Sebab itu maksudnya, dia bukan istidraj. Istidraj maksudnya, kita dapat semua senang je, berduit banyak, semua berlambak, semua kita jadi lupa diri. Maksudnya, Allah sentiasa ingatkan kita, dan dia adalah satu amanah buat kita. Itu contohlah apa yang saya nak cakap. Anyway, so yang kedua ni tadi, apa maksudnya kalau ada duit bagi anda? Apa ertinya? Kalau aku ada duit, aku bisnes, aku boleh ada duit, apa maksudnya bagi aku? Mungkin ada orang bagi maksud dia adalah, bermaksud aku boleh selesaikan hutang. Mungkin maksud bagi aku adalah, aku boleh hantar mak aku ni dah lama, dah berumur, tak tahu siapa pergi dulu, aku boleh hantar dia pergi umrah ataupun haji dengan segera. Mungkin ada duit bagi anda bermaksud adalah anda boleh bagi anak-anak anda pendidikan yang bagus-bagus. Ada duit bermaksud mungkin bagi anda adalah anda ada kebebasan masa. So lain orang ni ada lain erti dia. So nombor dua ni adalah anda kena tahu, kalau anda ada duit, apa ertinya bagi anda? Okay, apa benda yang akan memberi kesan bezanya kepada kehidupan anda? Ini daripada awal kita nak kena design. Sebab manusia ni mudah lupa. Bila dia tak ada duit, bukan main, aku nak ni, nanti aku nak sedekah. Nauzubillah, mudah-mudahan nanti dia akan konsisten lah. Yang kita takut adalah bila dia tak konsisten, nanti dia macam lost sekejap. Dia terus rasa dia hebat. Bila dia ada duit, tiba-tiba dia boleh mampu beli apa saja, dan dia suka nak flash, aku ada duit banyak, aku boleh bagi apa semua, macam dia berkuasa. But at the end of the day, dia tak ada kuasa. So mudah-mudahan duit tak menjadikan kita begitu. Bukan duit tak jadikan kita begitu, mudah-mudahan kita tidak buat pilihan yang macam tu, InsyaAllah. Nauzubillah. Okay. Now, so yang pertama tadi tentang macam mana sumber pendapatan. Aku panjang topik itu, tapi lebih kurang macam tu. Nombor dua adalah apa ertinya duit itu bagi anda. Nombor tiga adalah apakah sasaran anda. Okay, 1 hingga 3 tahun akan datang. You all ni masih dengar ke tak dengar ni? Cuba beritahu anda negara mana, negeri mana ni. Jangan lupa. Saya tengok lah. Okay, Melaka, Sarawak, Uzbekistan. Wow. Okay, so nombor 3 adalah apakah sasaran anda. Okay, kita kan nak cerita pasal nak bina bisnes. Nanti formula 6, 7 tu semua kita akan makin start masuk pada topik business as a platform. So apakah sasaran anda nak capai? Kalau anda ada bisnes 1 ke 3 tahun daripada sekarang, anda tulis 1 ke 3 tahun daripada sekarang, seandainya dengan izin Allah
you boleh capai satu amount, satu jumlah pendapatan yang lebih baik. Berapa jumlah pendapatan tu yang macam jangan set terlampau tinggi. Ni kadang ada setengah orang pendapatan sebulan 1,000 sekarang, lagi setahun nak buat apa? Nak 10 juta sebulan. Sabarlah dia. Kan? Ni bukan saya kata tak boleh. Apa saja tak mustahil bagi Allah, tapi masalahnya adalah otak kita ni selalu cakap tak, mustahil. Otak kita selalu kata susahlah, payahlah, you know. So sabarlah. Kita cuba set satu amount yang kita rasa macam bestnya kalau aku boleh dapat minimum at least aku boleh capai. Katalah sekarang ni ada pendapatan you 2,000 sebulan. Cakap, ya Allah, kalau aku boleh capai 5 kali ganda, 10,000 setahun daripada sekarang, sebulan, dengan berniaga, benda tu best. Pencapaian yang bagus. Contoh, bukan saya tak nak, saya memang ajar anak didik saya dalam MKK, yang kelas intensive management kekayaan, saya memang ajar insyaAllah macam mana buat 1 juta dalam masa setahun ke 3 tahun. Dan memang ramai gila. Anda boleh pergi kat YouTube saya, Dr. Azam Osman, dan tengok ada banyak testimoni anak didik saya yang buat 1 ke 3 juta, 5 juta dalam masa setahun ke 3 tahun. Ada yang buat berjuta-juta sebulan. Okay, so itu sebagai inspirasi lah. Point dia adalah anda kena ada sasaran 1 tahun ke 3 tahun akan datang. Berapakah sasaran pendapatan anda? Jangan fikir pasal kerja yang ada sekarang. Sebab kerja yang ada sekarang mungkin benda tu kalau kita hanya expect benda tu, jangan fikir pasal benda tu. Kita cerita kalau kita nak buat bisnes, kalau kita dah berperniagaan, apa yang kita nak capai. Kita set dulu benda. Apakah pendapatan yang kita nak capai daripada bisnes yang kita nak bina ataupun yang dah bina. Okay, pendapatan yang lebih tinggi. 3 kali ganda, 5 kali ganda, 10 kali ganda, you know, set the kind of numbers. Itu simpanan. Nombor 4 adalah apakah pendapatan kan? So nombor 4 adalah berapakah sasaran simpanan. Tadi adalah pendapatan, sekarang adalah simpanan. Berapakah sasaran simpanan? Tadi anda kena kira sikit lah. Kalau anda katakan tadi sebulan 10,000, setahun 120,000, aku nak simpan say 10%, 12,000 dalam account. Masuk dalam fixed deposit, yang buku bank tu aku bakar, campak, aku tak duit, usik duit tu. Kan? Biar kat situ. So, apakah sasaran simpanan anda? Nanti along the way, kalau saya, insyaAllah kalau saya ada peluang, saya nak cakap pasal pelaburan. Simpanan-simpanan ni semua kita boleh gunakan untuk pelaburan. Ada macam-macam jenis pelaburan yang anda boleh invest, dan dia boleh dapat return yang sangat bagus dalam pasaran. Of course, knowledge, ilmu sangat penting dan strategi yang betul. So nanti later. Okay, kita nak cerita dulu tentang macam mana nak bina base kewangan anda ni dulu dengan bisnes. So yang pertama tadi adalah berapakah sasaran pendapatan. Nombor 2 adalah berapakah sasaran simpanan yang anda nak. Nombor 3 adalah berapakah sasaran zakat. Zakat pendapatan, zakat perniagaan yang anda nak set, dan juga berapakah amount yang anda nak sedekah. Okay, saya suka mencadangkan 5% sebagai satu minimum base, which lebih daripada 2.5% jumlah percentage minimum zakat. Set satu amount yang macam tu. Kita jangan fikir kita nak hidup ni nak guna semua untuk dunia, kita nak gunakan dia supaya kita boleh dapat insyaAllah mudah-mudahan kebaikan akhirat kita insyaAllah. Dunia ni tak lama kan, tapi kita nak hidup yang terbaik dunia dan hidup yang terbaik akhirat. Itu kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Kita nak dapat kebaikan, ya Allah, minta kebaikan untuk dunia dan juga kebaikan untuk akhirat kita insyaAllah, dan jauhi daripada azab neraka. Okay, so yang ketiga tadi adalah sasaran pendapatan 1 ke 3 tahun akan datang. Kemudian sasaran pendapatan, sasaran simpanan, sasaran zakat dan juga sedekah. Okay, so next adalah kita nak faham tentang kenapa ada setengah orang rezeki atau duit ni senang ada kat dia, ada setengah orang ni susah. Ni topik ni panjang sikit nak cerita, tapi dia macam ni lah ni pengalaman saya sendiri tentang duit bocor. Duit bocor ni adalah keadaan yang dulu kadang-kadang kita duit senang masuk, senang datang, tapi duit tu senang pergi. Kebocoran duit. Ada orang kata duit tak berkat. Possible, mungkin duit tu tak berkat. Jadi macam mana kita nak dapatkan keberkatan? Ini benda yang saya banyak ajar dalam intensive management kekayaan session saya 3 hari. Memang one of the thing yang saya tekankan adalah macam mana kita nak cari barakah. Saya bukan mengajar kelas agama, tapi saya share based on formula dan perjalanan saya sebelum ni. Dan apa yang saya buat, disiplin yang saya buat, yang anak didik saya follow, insyaAllah dia akan nampak perubahan life dia tu. Dia ada kaitan dengan kolam jiwa, dia ada kaitan dengan magnet, dia ada kaitan dengan mind kita. Cuba tunjuk pegang sini. Kadang-kadang mind kita ni, kita dah terhad tau. Kita punya mind ni hanya tahu, saya sebut before this, kita hanya tahu buat 2,000. Jadi kalau datang duit lebih 2,000 kan, duit tu akan mengalir tak tahu, kita rosak tayar pancit, macam-macam je ada hal keluar.
duit tu dan balikkan duit kita pada 2,000 atau lebih rendah. So duit lari daripada kita ada banyak sebab. Duit lari daripada kita antaranya adalah sebab kita tak jaga solat. Kita solat sekalipun kita tak jaga solat tu. Solat angkat takbir, Allahu Akbar, tapi kita tak jaga, bocor. Fokus kita bocor, hati kita bocor ketika dalam solat. Ketika solat yang patut kita spend time, Allah nak kita menghadap dia sepenuhnya, tapi kita dalam keadaan yang bocor, hati kita bocor, melihat benda lain ataupun teringat benda lain. Itu contoh antara sebab kenapa mungkin kadang-kadang apa yang kita dapat tu hilang begitu saja. Sebab dia duit adalah makhluk Allah dan Allah adalah pemilik semuanya. Kalau kita jaga pemilik dia, insya-Allah dia akan jaga kita. Kan? Jadi ibaratkan beginilah. Okey. Seekor anjing menyalak dekat tepi, kat luar tepi jalan, menyalak kat kita. Kita nak suruh dia diam, dia takkan diam. Kita kena minta beritahu dengan tuan anjing tu, tolong tak boleh tak minta dia diam. Dia mungkin petik jari je diam, fup, terus diam. Example. So bayangkan duit begitu. Duit adalah Allah yang makhluk dia, kereta, rumah, semua benda yang kita ada, kita sendiri pun adalah makhluk dia. Dan dia berhak atas kita dan dia boleh buat apa saja pada kita dan kita boleh minta dia untuk permudahkan perjalanan kita, insya-Allah. Alright. So that first part adalah faktor-faktor duit lagi pada kita adalah kadang-kadang adalah solat, masalah solat. Yang kedua kadang-kadang mungkin adalah sebab perhubungan kita antara suami isteri, perhubungan kita dengan ibu ayah kita. Itu semua boleh menjadi penyebab penghalang kepada rezeki, duit ataupun apa saja rezeki mudah datang dalam hidup kita. Tu boleh menjadi penghalang. So macam tadi yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Bukan setakat buat solat, perbaiki solat, buat solat sunat, benda-benda yang dia suka. Buat apa yang Allah suka, jauhi apa yang dia tak suka. Kalau kita buat benda yang tak suka, kurangkan. Taubat tu kurangkan sampailah mudah-mudahan satu hari nanti kita boleh stop totally. Boleh stop sendiri, terus lagi bagus. Poin saya adalah salah atau tak salah, tapi perbaiki diri kita untuk perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Semua benda ni akan bawa keberkatan. Spend time. Mak saya, guru saya selalu pesan, spend time dengan keluarga. Kadang kita kerja siang malam, mungkin kita perlu spend time banyak berjemaah. Bukan banyak lah, ada time kita berjemaah, sama ada dekat masjid dengan mereka atau kat rumah bersama-ramai dengan keluarga. Itu semua akan bagi keberkatan. Makan sama-sama, spend time macam mana Jumaat macam ni, spend time kat rumah, spend time bersedekah pada isteri. Okay, faham. Anyway, so itu semua akan memberikan keberkatan, rezeki. Bukan setakat wang, tapi wang adalah elemen yang paling senang kita nak nampak. Okay, kita nak, ada orang kata biarlah sikit janji berkat. Saya nak wang banyak dan berkat. Kita boleh minta banyak dan berkat, kan lagi best, insya-Allah. Okey, so kita nak share keberkatan. So kuasai wang dengan menguasai keberkatan. Nak menguasai keberkatan, kita kena nombor 5 yang terakhir. Okey, nombor 3 tadi semua sasaran. Nombor 4 ni tadi tentang apa yang menghalang duit tu datang, ada getaran halangan. Panjanglah nak cerita benda ni, tapi itulah antara benda dia, getaran halangan ni. Kadang-kadang dia adalah berkaitan dengan apa yang kita fikir, rasa, cakap dan buat. Kita mulut zikir susah, duit payah, tak ada duit. Itu zikir kita, itu semua akan jadi makbulkan doa. InsyaAllah kita tak ada duit. Bila ada tengok pasal duit, kita bergaduh, mencari macam duit tak suka kita lah. Sebab bila ada dia gaduh, macam benda tu jadi masalah pula. Jadi baik dia tak ada, dia mengajuk lah. Ibarat dia macam tu lah. Jadi kita kena perbaiki benda tu. Kita kena jaga. Dan last sekali adalah kita mesti tahu, niatkan bila kalau kita ada duit ni untuk apa? Apa niat kita? Perbaiki niat kita. Perbaiki intention kita. Kalau kita niat duit kita ni hanya untuk kita hanya akan ada cukup-cukup kita lah. Pun tak cukup juga. Tapi kalau kita bayangkan atau kita nak, ya Allah, aku nak duit rezeki yang banyak untuk banyak sebab. Ada banyak sebab. Aku nak bagi orang tu, nak bantu madrasah ni, nak selesaikan hutang orang ni, nak selesaikan hutang masalah ni. You senaraikan apa benda yang you nak buat dengan duit. Bila duit tu datang, bila ada banyak sebab, barulah dia datang. Barulah ada sebab untuk rezeki tu sampai, insya-Allah. Sebab you berniaga ni tadi. Kadang-kadang dia macam ni la yukallifu auzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak Allah bebani seseorang tu, dalam Al-Baqarah, tak salah saya. Ini bukan kelas agama, tapi apa yang saya faham dan saya belajar, Allah tidak akan bagi kita satu tanggungjawab atau bebanan melainkan orang tu layak atau boleh terima. So kadang-kadang Tuhan tak nak bagi kita duit yang banyak, kadang-kadang bukan pasal apa, pasal kita tak ready, kita tak prepare. Macam saya sebut sebelum ni, preparation tak ada. So kalau you nak, you kena bersedia, you ready to receive.
Ready to receive dan ready to give. Dan saya suka pegang pada prinsip ni. Apa saja yang kita ada, bukan kita punya, semua dia punya. Kita hanya tolong handle. Pun bukan kita handle sangat, kita hanya tolong coordinate dia. Dan dia nak tengok, adakah kita boleh uruskan duit ni dengan baik. That's the reason why one of the thing yang saya selalu ajar anak didik saya adalah membetulkan kewangan dengan merancang, mengawal, mengurus dan melabur. Merancang, mengawal, mengurus dan melabur kewangan anda. Walaupun sekarang tak banyak duit. Duit yang sikit kalau kita tahu uruskan, nanti insyaAllah makin banyak duit itu kita lagi tahu nak uruskan. Ini kena disiplin. Dan ini adalah formula yang kelima, yang kalau nak cerita boleh cerita 3 hari 3 malam. Tapi saya harap dia menjadi satu kefahaman kepada anda. Macam kenapa ada orang ada duit banyak, ada orang tak ada. Dan sangat penting untuk simpan duit. Belajar untuk simpan sedikit duit. Ada bahagian untuk sedekah duit atau zakatkan dia. You mesti ada portion-portion ni semua. You kena rancang setiap bulan. Kadang-kadang ada setengah orang dia kata gaji saya 1,000 pun habis, 10,000 habis, 100,000. Tuan-tuan dan puan-puan, 1 juta pun boleh habis minit kalau tak tahu nak uruskan. Bukan banyak atau sikitnya duit itu. Kita kena tahu uruskan. InsyaAllah bila kita tahu uruskan. Saya pun tak tahu nak uruskan dulu tuan-tuan. Saya pun dulu adalah orang yang boros. Saya masih lagi boros dalam keadaan yang saya ada bajet untuk boros. Bukan boros lah, saya ada bajet untuk nak guna apa. Dah diuruskan sekarang dengan lebih baik over the years. Especially bila saya ada accountant yang sangat dahsyat, okay, yang membantu saya untuk menguruskan banyak benda, untuk lebih disiplin. Dan saya dapati itu benar. Bila kita pandai uruskan duit dengan baik, insyaAllah duit itu akan beranak dengan baik. InsyaAllah. Nanti kita akan cerita lagi pasal benda ni bila kita along the way kita ada chance. Anyway, so ini adalah formula yang kelima, menguasai wang. Saya nak tanya, you all belajar sesuatu tak malam ni? Belajar sesuatu tak? Saya tengok komen. Ada belajar something ke tak ada malam ni? Okay. So, kalau anda belajar something, kejap lagi saya nak bagi anda link untuk download buku e-book digital saya. Buku, ini DVD kan? Tapi dia adalah buku macam tu muka dia, tapi buku. Dalam, you download dalam bentuk e-book. Full lengkap. You boleh download dalam bahasa Malaysia, boleh download dalam bahasa Indonesia. Pilih bahasa mana nak, dua-dua pun suka hati you. And then dah download tu tak payah baca lah. Tak payah baca, download simpan je sebab dah ada kan? Tak, dah download tu kena baca kan? Download, baca segera, cepat-cepat baca. Sebab nanti akan buat lebih cepat anda faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Sebelum kita habis formula yang ke-7. Nanti dalam formula yang ke-7 saya akan tanya soalan. Salah satu soalan tu daripada buku tu nanti. Ada few soalan daripada buku tu nanti. Pastikan anda baca. Alright, saya nak bagi 1,000 saja DVD ni. Satu DVD harga dia 197. Dan DVD dan juga MP3. Boleh dengar dalam kereta, boleh tengok video. Okay, so dia lah sangat powerful, insyaAllah. Bukan 3 hari punya session, tapi dalam beberapa jam yang sangat power content dia. Yang kita bagi, saya nak sponsor 1,000 orang. Maksudnya saya nak sponsor nilai dia 197,000. You hanya perlu order nanti balik dari 1,000 yang paling awal pada siri video yang ke-7. Okay, so saya nak bagi anda link dia. Dan selepas habis video ni, saya nak minta anda share, tag 10 orang paling kurang, bagi tahu tengok video ni. Dan juga nanti anda tengok link 1 hingga 4. Pastikan anda tonton. Jangan bagi alasan. Orang yang berjaya tak suka bagi alasan. Jangan cakap, oh ni tak ada masa lah, data tak ada lah. Kita ada masa tengok TV 17 jam. Kita tak ada masa nak perbaiki hidup kita. Kelakar kan? Okay, so link dia adalah www. Download buku ni free Saya hanya akan buka ni untuk beberapa hari ni je. Lepas tu saya akan tutup. Alright, so lepas tu tak available lah. Ni saya tengah mood baik malam Jumaat ni. So bersedia. Link dia adalah www.azizanosman.com. Azizan tu nama saya, kalau tak tahu. Osman, O-S-M-A-N, ayah saya. azizanosman.com/magnet. Magnet, perkataan magnet ni, magnet, tapi tulisan kecil. Okay, nampak? www.azizanosman.com/magnet. Kemudian pilih bahasa. Nanti dia akan tanya anda nak bahasa apa. Masuklah nama. Dia minta nama, email untuk kita hantar apa semua. Dan kemudian bila anda dah lepas anda isi nama semua, dah submit, anda kena check email. Sebab kita akan hantar link untuk download tu dekat email. Dan kemudian anda pilih bahasa apa nak. Anda terus boleh buka VAV. Dah boleh buka. Kalau anda ada iPhone, anda boleh buka versi iBook. Dia akan terus convert pergi iBook. Mana anda travel ke apa, anda ada digital book tu kat dalam tu. Macam. So inilah hadiah special. Saya tak janji hari tu, tapi tiba-tiba saya bagi. Alright. Dan nanti later pada yang ke-7 saya akan bagi InsyaAllah 1,000 DVD ni. Saya nak anda download. Bagi tu kawan-kawan, pergi download. Saya tengah nak bagi. Buku ni adalah sangat bernilai. Dia mengajar tentang macam mana menjadi magnet kekayaan, kejayaan, keberkatan dunia dan akhirat. Ini permulaan yang penting untuk anda nak bina bisnes. You kena ada faham, kekuatan, kefahaman
ataupun memahami tentang kuasa, apa yang kelebihan yang Allah bagi pada kita, ke potensi yang ada pada seseorang, so make sure you download. It's free. Selagi dia nak free, kalau dia tak free beberapa hari ni, saya kata nak stop, dia stop. Okay, so make sure you buat sekarang serta-merta. Saya harap anda belajar sesuatu malam ni. Minta maaf saya ambil masa lebih sikit malam ni, pasal saya suka. Kalau tak suka tak apa, tak payah tengok. Ni adalah khas untuk mereka yang memang kritikal nak belajar dan share dengan ramai orang lain. Saya nak anda beritahu saya anda negara mana. Kejap lagi saya akan baca juga kalau ada soalan ke apa untuk bisnes nanti. Saya ada ambil beberapa orang tanya soalan tentang bisnes, tapi kita akan simpan sehingga kita masuk topik-topik tu nanti. Kita akan ambil session-session tentang soalan-soalan macam mana nak mulakan modal, macam mana semua nak beli rumah, suri rumah macam mana, InsyaAllah tu semua saya akan cuba cover dengan anda. Saya harap anda belajar satu malam ni. Saya doakan anda diberkati Allah SWT. Doakan saya dan keluarga saya. Doakan arwah ayah saya. Saya doakan semua arwah-arwah keluarga kita yang dah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah pelihara mereka, ampunkan dosa mereka insyaAllah. Berkat bulan Rajab ni, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang banyak sangat dosa. Allah pelihara kita, Allah terima amal kita, Allah jadikan kita ni dan keturunan kita berkat dunia dan akhirat insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa malam besok insyaAllah pukul 9. Saya akan sambung formula yang ke-6. Alright, saya tahu ada yang tanya. Okay, terima kasih.